Berita Wilayah edisi Sabtu 5 November 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Saya Azamul Hussein dan berikut paparan utama petang ini. Penamaan calon PRU 15, tiada insiden di luar kawalan. Parti mengatasi kepentingan individu. Saudara, lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Kuala Lumpur mengisi paparan petang ini. Tumpuan terarah kepada Hari Penamaan Calon. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Saudara, Barisan Nasional BN adalah parti yang memperjuangkan hak rakyat. Justeru Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, proses pengguguran calon dan mencalonkan muka baharu adalah perkara biasa saat tiba pilihan raya. Siapa pun yang nak bertanding, tujuan dia sama, untuk memastikan BN menang. Maka yang penting saya sebutkan bahawa yang penting bukan individu. Yang penting adalah parti. Katanya prinsip itu perlu dipegang supaya perjuangan kepada parti kekal utuh. Walaupun saya juga kecewa dan sedih dengan apa yang berlaku, sebab saya memahami rakan-rakan saya punya perasaan. Ya, saya memahami. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas proses penamaan calon di Dewan Konvensyen Majlis Daerah Bera, Pahang. Tiada lagi istilah menang mudah di mana-mana kerusi parlimen dan calon tidak boleh berasa selesa. Jadi kita tidak boleh rasa selesa, rasa komplesen. Dan setiap calon mempunyai kekuatan masing-masing. Walaupun saya kata saya yakin menang di Bera, tapi kepada jentera saya tidak boleh mengambil mudah. Tidak boleh mengambil mudah terhadap setiap calon yang bertanding. Jadi kita mesti bekerja terus sehinggalah pengumuman dibuat pada malam 19 bulan dan barulah kita boleh kata yang kita sudah menang. Sementara itu, beliau menyeru penyokong kepada parti yang bertanding agar menjaga disiplin dan mengekalkan keharmonian. Dengan jumlah hampir 5 juta pengundi muda, sudah tentu pemikiran mereka jauh berbeza. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berhadapan dua pencabar dalam misinya untuk mempertahankan kerusi Parlimen Bera. Mewakili Barisan Nasional dalam saingan 3 penjuru, beliau yang merupakan penyandang kerusi sejak 2004 ditentang calon PH Abbas Awang dan Datuk Asmawi Harun daripada Perikatan Nasional. Senarai rasmi calon bertanding bagi kerusi itu diumumkan Pegawai Pengurus Pilihan Raya Parlimen Bera, Datuk Zaman Azam Muhammad Sarif, di Pusat Penamaan Calon Dewan Konvensyen Majlis Daerah Bera. Sebelum itu, Datuk Seri Ismail Sabri berkumpul di Dataran Bera bersama para penyokongnya. Suruhanjaya Pilihan Raya menerima 222 kertas pencalonan daripada Parlimen. Pengerusinya Tan Sri Abdul Ghani Salih memaklumkan 117 kerusi Dewan Undangan Negeri di Pahang, Perlis, Perak dan Bugaya dipertandingkan. Tiada kursi yang menang tanpa bertanding. 6 kertas pencalonan telah ditolak, iaitu 4 kertas Parlimen dan 2 kertas Dewan Undangan Negeri. Parlimen P1. Tambah beliau, Parlimen Batu mencatatkan jumlah pertandingan tertinggi melibatkan 10 penjuru. Bagi pertandingan di Don, N47 Cenderiang Perak memperlihatkan pertandingan paling tinggi iaitu 7 penjuru.
PRK Dun N66 Bugaya Sabah turut menyaksikan pertandingan 7 penjuru. Dengan selesai penamaan calon, tempoh berkempen juga akan berlangsung selama 14 hari iaitu bermula hari ini sehingga pukul 11.59 malam 18 November. Baik, proses penamaan calon bagi pilihan raya umum ke-15 PRU 15 yang berlangsung hari ini di seluruh negara berjalan dengan lancar tanpa sebarang insiden provokasi daripada penyokong parti politik. Perkara tersebut dimaklumkan Ketua Polis Negara Tan Sri Akrisani Abdullah Sani. Dan Alhamdulillah, saya melihat tutur tata cara, atur cara dan juga bagaimana ia disusun, kita dapat lihat bahawa keadaan nampaknya dalam keadaan yang tenang dan sangat-sangat terkawal. Dalam masa sama, calon dan penyokong diingatkan agar tidak menyentuh isu-isu berkaitan agama, perkauman dan seumpamanya dalam proses pilihan raya kali ini. Dan sepanjang tempoh berkempen ini mulai pada hari ini sehinggalah 19 hari bulan akan dilangsungkan dengan keadaan yang selamat dan terkawal. Ini yang berkempen untuk memastikan bahawa apa yang kita akan buat semasa berkempen dibuat dengan penuh tata tertib, berhemah, bertanggungjawab. Itu yang mustahak sekali, bertanggungjawab dan memastikan bahawa kita tidak menyentuh isu-isu yang terlalu ekstrim berkaitan dengan agama, perkauman dan seumpamanya. Proses penamaan calon yang dilaksana bermula 9 sehingga 10 pagi tadi berjalan lancar. Tinjauan menerusi udara oleh kru RTM bersama pasukan gerakan udara PGU PDRM di sekitar Lembah Kelang menunjukkan keadaan aman sepanjang proses penamaan calon berlangsung. Wartawan Adliah Habibullah ada perinciannya. Memulakan penerbangan sekitar pukul 9.30 pagi, pasukan PGU berlepas dari Pangkalan Udara Subang menuju ke lokasi sekitar Sungai Buloh, Gombak, Titiwangsa, Pandan, Ampang dan Bandar Tun Razak. Berada pada ketinggian 800 kaki dari udara, helikopter jenis AW139 dikendalikan Superintendent Tiaga Rajan Mariapan dan dibantu ASP Yus Faizal Muhammad Yusof. Sebelum memulakan penerbangan, kami turut diberi taklimat keselamatan dan langkah kawalan oleh Korporal Muhammad Ridwan Syabingin. Ketika tinjauan, cuaca dalam keadaan baik dan setiap lokasi yang kami lalui juga berada dalam keadaan terkawal. Ketika ini saya bersama dengan pasukan gerakan udara PGU PDRM bagi meninjau lokasi yang terlibat bersempena dengan hari penamaan calon di sekitar Lembah Kelang, dan apa yang saya dapat kongsikan ialah keadaan semasa proses penamaan calon dilihat berjalan lancar dan ia jelas mempamerkan kematangan politik masyarakat, calon serta parti-parti politik yang bertanding. Para penyokong memenuhi pekarangan pusat penamaan calon dengan mengenakan pakaian mewakili parti politik dengan mematuhi etika serta prosedur yang ditetapkan PDRM dan SPR. Tiada unsur provokasi dilihat yang mungkin mengganggu kelancaran proses penghantaran borang oleh calon yang bertanding. Hanya calon, pencadang dan penyokong sahaja yang dibenar masuk ke pusat penamaan calon dan tiada aktiviti perarakan dilakukan. Selain itu, masyarakat dan calon yang mewakili parti politik masing-masing diingatkan agar tidak menyentuh isu berkaitan agama, perkauman dan seumpamanya dalam proses pilihan raya kali ini. Selain membuat tinjauan udara, PDRM turut menggerakkan lebih 31,000 petugas serta aset drone di seluruh negara bagi menjamin keselamatan dan ketenteraman awam. Selepas pengisytiharan calon-calon yang bertanding, tempoh berkempen ditetapkan selama 14 hari dan akan berakhir sehingga 18 November 11.59 malam. Justru, setiap calon dan parti-parti politik yang bertanding diingatkan untuk sentiasa mematuhi syarat berkempen seperti yang digariskan Suruhanjaya Pilihan Raya. Adliah Habibullah, RTM.
Pertembungan 7 penjuru di Parlimen Sungai Buloh akan menjadi persaingan sengit buat calon Barisan Nasional Khairy Jamaluddin apabila buat pertama kali bertanding di kerusi tersebut. Pada masa sama, beliau yang juga Menteri Kesihatan berharap kempen pilihan raya pada kali ini dijalankan dengan cara terbaik dan sihat. Selepas ini rakyat bebas untuk memilih calon mereka, calon pilihan mereka, dan saya yakin di Sungai Buloh ini kita semua akan menjalankan kempen masing-masing dengan tertib, dengan kempen yang positif, yang sihat. Ya, tadi saya sempat berjumpa dengan semua calon dan alhamdulillah nampak kita insya-Allah akan dapat mengendalikan kempen masing-masing dengan penuh dengan disiplin, dengan penuh dengan pendekatan yang tertib insya-Allah. Beliau menjelaskan kepada media selepas bertemu penyokongnya di perkarangan Dewan Kedanga Sungai Buloh. Sementara itu, pertandingan 4 penjuru akan berlangsung di Parlimen Kuala Selangor. Calon tumpuan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz akan berdepan calon Pakatan Harapan, Pejuang dan Perikatan Nasional. 3 lagi calon yang diumum bertanding di kawasan tersebut ialah Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad yang mewakili PH, Muhammad Syahid Rosli daripada Pejuang dan calon PN Ustaz Muhammad Nur Sahar. Supaya Barisan Nasional dapat merampas kembali kursi Parlimen 096 Kuala Selangor. Strategi utama kita ialah kita hendak mendengar, menghayati dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kuala Selangor. Kerusi Parlimen Kuala Selangor sebelum ini disandang calon Pakatan Harapan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad pada PRU 14. Terpandang rendah kepada sesiapa pun. Kita ada 4 calon dan saya mengambil serius semuanya. Ya, jangan kita pandang hanya kepada nama, kepada jawatan. Yang lebih penting orang mahu tahu, kalau dia menang, apakah dia akan berkhidmat seperti mana Dr. Zul. Baik, sebelum ke berita selanjutnya, kita ikuti perkembangan cuaca semasa seluruh negara bersama-sama Pegawai Met Malaysia, Rashdam Amirul Roslan. Saksikan. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada keadaan cuaca semasa. Dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan kawasan di sekitar Perlis dan juga Kedah, yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Manakala hujan yang sedang berlaku melibatkan kawasan di sekitar Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor, dijangka keadaan ini akan beransur pulih dalam sedikit masa lagi. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di kebanyakan tempat melibatkan hampir ke semua bahagian di sana, yang mana kami jangkakan keadaan hujan ini boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Baiklah, untuk makluman semua juga berdasarkan analisis model terkini, pada 8 hingga 9 November nanti dijangka terdapat penumpuan angin berlaku di sekitar pantai timur Semenanjung dan juga barat Sarawak, yang mana keadaan tersebut boleh membawa kepada kelembapan yang tinggi serta hujan yang berterusan berlaku di kawasan-kawasan berkenaan. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum.
persediaan sebelum menghadapi banjir, peka terhadap amaran banjir, simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat. Baik saudara, Pahang menyaksikan kesemua 14 Parlimen dan 42 Dewan Undangan Negeri DUN ada calon yang berentak. Barisan Nasional BN Pahang menampilkan 35 muka baharu daripada keseluruhan 56 calon yang akan mewakili parti itu pada PRU 15-19 November ini. Selain kerusi tumpuan di Bera yang ditandingi Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Bentong juga antara kerusi tumpuan. Bekas Presiden MCA Tan Sri Liau Tiong Lai kembali diberi peluang mempertahankan kerusi yang pernah dimenanginya. Ia menyaksikan pertembungan 5 penjuru antara BN, PN, PH dan 2 calon bebas. Daripada keseluruhan 14 kerusi parlimen di negeri ini, 8 kerusi ditandingi calon muka baharu. Antaranya Datuk Seri Sheikh Muhammad Puzi Sheikh Ali di Parlimen Pekan menggantikan penyandang sebelum ini iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak. Bagi kerusi DUN pula, 27 daripada 42 kerusi ditandingi calon muka baharu daripada BN. Sementara itu, Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, kekal memilih kawasan DUN Jelai untuk ditandinginya. Beliau merupakan penyandang kerusi DUN ini sejak 2004. Antara calon baharu bagi kerusi DUN yang menjadi perhatian ialah Ketua Pemuda UMNO Pekan, Datuk Muhammad Nizar Najib yang bertanding di DUN Pramujaya. Calon BN Pahang pada PRU 15 diangkat daripada pelbagai peringkat dengan 30% daripadanya adalah calon muda berusia bawah 45 tahun. Perikatan Nasional PN Pahang pula mempertaruhkan 56 calon untuk bertanding di semua kerusi parlimen dan kerusi DUN Pahang. Manakala Pakatan Harapan PH meletakkan 14 calon bagi kerusi parlimen dan DUN di negeri ini. Calon Pramujaya Datuk Muhammad Nizar Muhammad Najib turut menjadi perhatian apabila pertama kali bertanding. Turut hadir memberi sokongan ibunya Tengku Zainah Tengku Iskandar serta adik perempuan Noriana Najwa Najib. Datuk Muhammad Nizar akan ditentang Abu Talib Muhammad dari Perikatan Nasional, Tugimon Abdul Hamad dari Pakatan Harapan serta calon bebas Tengku Zainul Hisham Tengku Husin. Baik, di Kemaman, proses penamaan calon di Dewan Berlian Majlis Daerah Kemaman menyaksikan pertandingan 4 penjuru. Barisan Nasional mempertaruhkan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Said yang akan bertanding buat kali pertama bagi kerusi P040 itu. Bekas Menteri Besar itu menyerahkan borang pencalonan seawal 9.05 pagi sebaik sahaja penamaan calon bermula. Turut mengemukakan kertas pencalonan Cik Alias Hamid dari PAS untuk mempertahankan kerusi yang disandangnya sejak tahun 2018. Selain itu, muka baharu Hasuni Sudin dari Pakatan Harapan dan Rosli Abdul Ghani dari Pejuang turut mengemukakan kertas pencalonan. Parlimen Hulu Terengganu pula menyaksikan 4 parti mengesahkan untuk bertanding. Barisan Nasional diwakili Datuk Rozi Mamat. Datuk Rozi sebelum ini merupakan adun Telemong yang juga Ketua Bahagian UMNO Hulu Terengganu. Perikatan Nasional pula diwakili Datuk Rosul Wahid dari Parti PAS yang juga penyandang kerusi Parlimen Hulu Terengganu. Putra pula diwakili Muhammad Kadri Abdullah, manakala Pakatan Harapan diwakili Alias Ismail.
Proses penamaan calon Parlimen Kuala Nerus berjalan lancar. Kerusi Parlimen itu menyaksikan pertembungan 4 penjuru antara BN, Perikatan Nasional, PH dan Putra. Calon PAS Datuk Dr. Alias Razak menjadi calon pertama hadir menyerahkan borang pukul 9.06 pagi. Ini diikuti calon BN Datuk Seri Dr. Khairuddin Aman Razali. Lebih 21 juta pengundi bakal melunaskan tanggungjawab mereka dalam menyuburkan demokrasi negara. 222 kursi di Parlimen, manakala di DUN 42 di Pahang, 59 di Perak dan 15 di Perlis, manakala 1 di Bugaya. Naratif khas PRU 15 bermula 5 hingga 18 November 2022 pukul 9 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Now we are about to unwrap this whole thing, so let's have a chat. We have to understand everybody has their own responsibility. I think the millennials are a generation of idealists. It's actually really cool. I feel quite proud, like a proud mama. I'm a proud mama. Terima kasih kerana menonton World Conti bukan sembang biasa. Kata orang there's no lack of opportunities. Kita sentiasa bersedia baik untuk segala bantuan. Dan situlah kita rasa lepas ni kalau boleh buat lagi dan kita akan teruskan buat ya. Tiga nama besar politik disaksikan berentak di utara tanah air. Mereka ialah pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan calon pejuang Tun Dr. Mahathir Mohamad. Masing-masing bertanding di Parlimen Bagan Datuk, Tambun dan Langkawi. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid merupakan penyandang kerusi Parlimen Bagan Datuk, bertanding di kerusi ini untuk 6 penggal. Beliau berdepan pertandingan 4 penjuru menentang calon PN, calon PH dan seorang calon bebas. Pada PRU 14, beliau memenangi kerusi ini dengan memperoleh 5,073 majoriti undi. Calon BN Datuk Aminuddin Mat Hanafiah menentang Datuk Seri Anwar di Parlimen Tambun. Pertandingan 4 penjuru di Parlimen ini turut melibatkan calon PN Datuk Seri Ahmad Fazal Azumu yang juga penyandang dan calon pejuang Abdul Rahim Tahir. Datuk Seri Ahmad Fazal memenangi kerusi ini pada 2018 dengan majoriti 5,320 undi antara atas tiket PH. BN meletakkan calonnya Datuk Muhammad Zaidi Muhammad Said di kerusi Parlimen Perkhidmatan Pauh bagi menentang 3 lagi calon iaitu Nurul Izzah Anwar, Pakatan Harapan, Muhammad Fawaz Muhammad Jan, Perikatan Nasional dan Muhammad Nasir Osman dari Pejuang. Nur Izzah yang juga penyandang Parlimen ini mencatat majoriti undi 15,668. Parlimen Langkawi pula menyaksikan pertandingan 5 penjuru yang melibatkan penyandangnya Tun Dr. Mahathir Mohamad yang bertanding atas logo Pejuang menentang calon PN, calon amanah, seorang calon bebas. BN meletakkan calonnya Datuk Armishah Siraj. Parlimen Padang Terang menyaksikan penyandangnya Datuk Seri Mazir Khalid daripada BN diletakkan semula. Beliau juga naib Presiden UMNO menentang calon pejuang PH dan PN. Untuk PRU 15, ramai 59,806 pemilih layak mengundi di kawasan berkenaan. Sementara penyandang Parlimen Kepala Batas Datuk Seri Rizal Marikan Nana Marikan dari BN mahu mempertahankan kerusi dimenanginya pada PRU 14 lalu. Beliau menentang calon pejuang PN dan PH. Datuk Seri Rizal menang di kerusi ini dengan majoriti 4,736 pada 2018. Baik, kerusi Parlimen Putrajaya bakal menyaksikan penyandang Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur berdepan saingan 6 penjuru. Datuk Seri Tengku Adnan yang mewakili BN bakal berdepan calon Perikatan Nasional yang juga Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin. Pakatan Harapan diwakili Dr. Nur Aisyah Maidin Abdul Aziz, manakala Pejuang diwakili Datuk Muhammad Rosli Ramli. Turut bertanding 2 calon bebas Samsudin Muhammad Fauzi dan Lim Fiz B.
Kerusi Parlimen Titiwangsa pula akan menyaksikan pertandingan 4 penjuru. Datuk Seri Johari Abdul Ghani mewakili BN akan dicabar Dr. Rosdi Adam daripada Perikatan Nasional, Khalid Abdul Samad daripada PH dan Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan daripada Pejuang. Ini adalah pertama kali kita akan berdepan dengan pengundi-pengundi muda 18, 19, 20. Ini entiti wangsa dia represent almost about 16%. Jadi sudah tentu ini adalah satu gerak kerja pilihan raya yang buat pertama kalinya kita berdepan dengan pengundi-pengundi muda yang sudah tentu dia merupakan satu cabaran kepada semua calon. Jumlah pengundi berdaftar adalah 80,889 pengundi. Sebelum ini, kerusi Parlimen Titiwangsa disandang Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Muhammad Harun. Galeri Unity Keluarga Malaysia mendapat sambutan menggalakkan. Perinciannya kita bersama Suhail Muhammad Nur untuk lintas langsung wilayah barat. Suhail, silakan. Ya, benar Azam. Galeri Unity Keluarga Malaysia yang berlangsung di Berjaya Times Square Kuala Lumpur mendapat sambutan menggalakkan dalam kalangan pengunjung. Pelbagai aktiviti menarik turut dianjurkan bermula semalam sehingga Ahad esok. Menurut Menteri Perpaduan Negara, Datuk Halimah Sadiq, kementeriannya sangat komited dalam mengeksplorasi tapak-tapak integrasi penyatuan keluarga Malaysia. Dia tak nak. Dia kata dia nak berkhidmat. So kita harap supaya kita bila program ni kita dapat buat bersama dengan rakan strategik seperti Berjaya Times Square ni, kita dapat juga mendekatkan program yang selama ni kita anjurkan, kerana sasaran kita pengunjung yang ada di shopping-shopping kompleks ni adalah juga merupakan sasaran kami. Kerana yang datang ni keluarga dan sebagainya, ya, dan pelbagai kaum. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program itu semalam. Turut hadir Senator Datuk Sri Zurainah Musa, Pengarah Eksekutif Berjaya Corporation Berhad. Kementerian Wilayah Persekutuan komited membantu usahawan terutama dalam kalangan B40. Buktinya, sebuah program pembangunan usahawan anak muda Kota Wilayah Persekutuan telah dilaksanakan dan kini beroperasi di sebuah kompleks membeli belah terkemuka di ibu kota. Beroperasi di tingkat 4 Berjaya Times Square. Ia dibuka seawal 10 pagi hingga 10 malam. Ia turut melibatkan penyertaan golongan orang kurang upaya serta Persatuan Bisu dan Pekak Wilayah Persekutuan. Dekat sini juga terdapat usahawan daripada OKU, yakni ada yang OKU wheelchair dan ada juga OKU seperti Bisu dan Pekak. Iaitu mereka seperti Bisu dan Pekak, mereka menjual contohnya barang-barang seperti art mereka sendiri, baju-baju. Kalau yang wheelchair, diorang jual seperti produk mereka sendiri seperti batu-batu pemata dan aksesori, maksudnya aksesori. Dan ada juga di kalangan mereka menjual produk mereka sendiri seperti minyak atuk dan sebagainya. Macam jiran-jiran saya macam belah sini special sikit sebab saya berjiran dengan usahawan OKU. Mereka lebih kejual pada barang-barang aksesori lah, macam gelang tangan, cincin, begitu. Juga ada juga produk-produk yang mereka buat sendiri, macam minyak urut kan, mereka buat sendiri. Walaupun mereka OKU, tapi mereka ada kemampuan untuk sediakan produk sendiri. Macam tu juga kita ada sebelah sana, kita ada kafe. Kalau customer datang, kita boleh promote bahagian kafe juga, kita ada. Selain itu, kita ada jual baju, pakaian, kita ada jual telekung, kita ada jual pelbagai-bagai aksesori yang lain lah. Setakat ini, program pembangunan usahawan anak muda Kota Wilayah Persekutuan itu telah dilaksanakan sebanyak 3 fasa yang keseluruhannya melibatkan lebih 50 usahawan B40. Sekian perkembangan berita dari wilayah barat. Kita kembali bersama Azam. Baik, terima kasih Suhail dengan perkembangan wilayah barat.
Baik, fokus dari negeri di bawah Bayu petang ini mengenai sesi penamaan calon untuk pilihan raya umum ke-15 dan pilihan raya kecil Dun Bugaya. Terus bersama-sama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu untuk butirannya. Ijam, silakan. Ya Azam, proses penamaan calon pilihan raya umum ke-15 PRU 15 yang berlangsung di 25 pusat penamaan calon di Sabah memperlihatkan seramai 119 calon disahkan bertanding melalui 11 parti selain calon bebas. Turut diadakan serentak proses penamaan calon bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Bugaya. Barisan Nasional BN Sabah menyaksikan pengerusi Badan Perhubungannya Datuk Seri Panglima Bong Mokhtar Radin berdepan pertandingan 1 lawan 1 di kawasan Parlimen Kinabatangan apabila dicabar calon warisan Mazliwati Abdul Malik. Presiden Parti Bersatu Sabah PBS Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Ongkili pula berhadapan perlawanan 5 penjuru di Parlimen Kota Marudu yang disandangnya sejak tahun 1995 dengan Adun Bandau Datuk Wetrom Bahana mewakili Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM, bekas Duta Besar Malaysia ke Jordan Datuk Jilid Kuminding merupakan calon Parti Warisan Sabah, Muhammad Azmi Zulkifli Pejuang, Syahrizam Denci Muda dan Norman Tulang Bebas. Di Keningau, Presiden Parti Solidariti Tanah Air Kusta Sabah, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan turut berdepan persaingan 4 penjuru apabila dicabar calon warisan Rasinin Kautis, Datuk Jack Nauntin KDM dan Gary Lydia Gilot PH. Pertemuan 3 penjuru turut berlaku di Parlimen Kota Belud iaitu Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan selaku calon BN berdepan 2 pencabar iaitu calon warisan Isna Raisa Munira Majlis dan calon PH Medili Bangali. Timbalan Presiden Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS Datuk Atta Joseph Kurup yang merupakan calon BN pula berdepan persaingan 5 penjuru di Parlimen Pensiangan ditentang calon pejuang Jemani Jerimin, Siti Nur Hasmawati Osman, warisan Jack Harrison Kilan KDM dan Sangkar Jasam PH. Sementara itu, Ketua UMNO Kimanis Datuk Muhammad Alamin berdepan sekali lagi dengan lawan yang sama pada PRU 14 iaitu calon warisan Dr. Daud Yusof yang juga Adun Bongawan. Selain Rawindi Lawrence Odong mewakili PH, calon pejuang Yusuf Osman dan Ahmad Muhammad Yusof mewakili KDM. Kerusi Parlimen Sepanggar pula memperlihatkan timbalan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah, Datuk Yaakob Khan selaku calon BN ditentang calon warisan Datuk Muhammad Aziz Jaman sebagai penyandang, Mustafa Sakmud PH, Yusuf Kuncang Pejuang dan Jumaredi Lukman KDM. PRU kali ini turut menyaksikan Presiden Parti Warisan Sabah, Datuk Seri Syafiee Abdal sah bertanding di Parlimen Sempurna, manakala Adun Kadamayan Datuk Ewan Benedict mewakili Pakatan Harapan bertanding di Parlimen Penampang. Adun Tanjung Keramat Datuk Syahelmi Yahya yang mewakili BN menghadapi persaingan 4 penjuru berdepan calon warisan Ahmad Muhammad Said, Awang Husaini Datuk Sehari PH, Poini Tudus alias Patrick Rainer Pejuang bagi Parlimen Putatan. Bekas penyandang kerusi Dun Lumadan Datuk Mat Bali Musa pula bertanding di kerusi Parlimen Sipitang turut berdepan calon warisan Datuk Adnan OKK Putih selain calon PH Lahirul Latigu. Kerusi Parlimen Papar memperlihatkan Wakil Parti Bersatu Datuk Armizan Muhammad Ali berhadapan dengan calon warisan Ahmad Hassan yang juga penyandang kerusi berkenaan, Henry Shim Chi On PH, Nicholas Sylvester Pejuang serta 2 calon bebas Johnny Sitamin dan Datuk Chin Chian Siong. Parlimen Beaufort pula berdepan pertembungan 6 penjuru antara calon BN iaitu Datuk Aminah Aching, Dikin Musah PH, Masri Adul Warisan, Datuk Johair Matlani KDM serta 2 calon bebas iaitu Matlani Sabli dan Johan Oti Gani. Senarai calon diumumkan pegawai pengurus pilihan raya masing-masing di kawasan parlimen berkenaan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian PRU 15 pada 19 November dan pengundian awal pada 15 November. Bahang pilihan raya kali ini turut terarah kepada pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri N66 Bugaya iaitu proses penamaan calon telah berlangsung di Dewan Masyarakat di Sempurna. Pilihan raya kecil tersebut menyaksikan persaingan 7 penjuru.
Pegawai Pengurus Pilihan Raya Juraimin Jadil secara rasmi telah mengumumkan calon yang layak bertanding melibatkan Wakil Barisan Nasional BN Abdul Aziz Muhammad Ibnu ditentang Muhammad Hassan Abu Bakar daripada Pejuang, Khairil Pengiran Kuraini mewakili Parti Perpaduan Rakyat Sabah, Jamil Hamzah mewakili Parti Warisan, Arestam Pandorog mewakili Pakatan Harapan, Nazmawati Wali mewakili Parti Bangsa Malaysia serta seorang calon bebas, Zulfadli Syih Ahmad. Kerusi Dun Bugaya kosong susulan kematian penyandangnya Allahyarham Manis Muka Muhammad Darah pada 17 November 2020. Pada pilihan raya negeri Sabah ke-16 pada September 2020, Allahyarham Manis Muka yang bertanding atas tiket warisan berjaya mempertahankan kerusi Dun Bugaya dengan majoriti 6,005 undi selepas memperoleh 8,557 undi. Sebelum ini, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menamatkan 6 ordinan dan proklamasi darurat bagi menangguhkan PRK Parlimen Batu Sapi, Gerik dan Dun Bugaya yang diisytiharkan pada November dan Disember 2020. Pilihan Raya Umum ke-15 PRU 15 dijangka bakal menyaksikan Gabungan Rakyat Sabah, Barisan Nasional GRSBN berdepan cabaran sengit dengan setiap kerusi parlimen berdepan pertembungan banyak penjuru. Pertembungan ini seharusnya tidak dipandang ringan kerana ia boleh membuka ruang kepada lawan untuk menawan setiap kerusi yang dipertandingkan. Menurut pensyarah Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Sabah, Muhammad Rahizal Shah Abdul Karim, meskipun perkongsian atau pertembungan seumpama bagus dalam arena politik, namun ianya bakal menjejaskan undi yang diberikan. Dalam masa sama, senario itu mungkin sedikit sebanyak akan memberi cabaran kepada parti politik yang pada tradisinya mempunyai kekuatan tersendiri untuk kekal menguasai kerusi terbabit. Daripada segi demokrasi ini amalan yang bagus, cuma di masa yang sama juga dia mungkin akan undi itu akan menyebabkan pecah dan ada setengah-setengah calon tu yang mereka ni mempunyai kekuatan sendiri. Jadi apabila mereka menawarkan diri sebagai calon, mungkin parti-parti besar yang bertanding itu akan berlaku pecah undi, di mana undi akan diberikan kepada calon bebas ni tadi, dan itu mungkin menjejaskan sedikitlah peluang parti-parti yang bertanding. Mungkin ada parti yang di kawasan tu memang secara tradisinya mereka kuat, tetapi akibat pertembungan yang berbagai ini tadi menyebabkan undi itu pecah, mungkin mereka gagal untuk mempertahankan kerusi yang mungkin lazimnya mereka menangi. Beliau bercakap kepada RTM di Kompleks Bersepadu KKMM Kota Kinabalu bagi mengulas mengenai pertembungan banyak penjuru dalam PRU 15 bagi negeri Sabah. Mengulas mengenai calon muka lama dan baharu yang diketengahkan parti-parti politik dalam PRU 15, Muhammad Rahizal Shah berkata, setiap parti mempunyai pendekatan tersendiri demi menjamin kemenangan dalam PRU 15. Di Sabah, sebanyak 25 pusat penamaan calon dibuka bagi 25 kerusi parlimen dan 1 kerusi Dewan Undangan Negeri Bugaya. Selain GRSBN, beberapa parti tempatan turut meletakkan calon mereka, antaranya Pakatan Harapan, Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM, Ikatan Demokratik Malaysia Muda dan Parti Pejuang Tanah Air Pejuang. Baik, sekian perkembangan dari Sabah untuk hari ini. Lebih banyak perkongsian melalui berita wilayah selepas ini. Dengan itu, kembali bersama dengan Azam Hussein di Angkasa Puri. Azam, silakan. Ya, terima kasih Jam dengan perkembangan dari Sabah. Seterusnya, kita ke Bumi Kenyalang untuk perkembangan hari penamaan calon melibatkan 31 parlimen. Untuk kupasan lanjut, kita bersama Buma Win di sana. Buma, silakan. Baik, terima kasih Azam. Penamaan calon di 31 parlimen di Sarawak bagi pilihan raya umum ke-15 kali ini menyaksikan pertembungan terbanyak iaitu 5 penjuru di satu kawasan. Ia diikuti 4 penjuru di 5 kawasan, 3 penjuru di 16 kawasan dan 2 penjuru di 9 kawasan.
Parlimen Santubong menyaksikan saingan 3 penjuru antara gabungan Parti Sarawak GPS, Bebas dan Pakatan Harapan PH Amanah. GPS meletakkan calon Datuk Seri Nancy Shukri iaitu salah seorang muka baharu bagi kawasan Parlimen Santubong. Manakala 2 lagi calon adalah calon Parti PH Amanah Muhammad Zain Peli 51 tahun dan calon Bebas iaitu Afendi Jeman 59 tahun. Datuk Seri Nancy merupakan pilihan GPS bagi menggantikan penyandang Parlimen Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang telah mempertahankan kerusi tersebut selama 5 penggal berturut-turut. Untuk rekod, Datuk Seri Wan Junaidi menang besar pada PRU 14 dengan majoriti 19,485 undi. Parlimen Petrajaya menyaksikan pertandingan 3 penjuru antara GPS, PH dan Parti Sedar. Calon GPS ialah Datuk Seri Fadilah Yusof disokong oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tupong, Fazruddin Abdul Rahman dan dicadang oleh Ketua Pergerakan Wanita Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu Semeriang, Hanifah Said. Manakala calon PH, Sufian Julaihi, tiba di pusat penamaan calon diiringi pencadangnya Iswan Limoni dan disokong Idris Helmi. Seorang lagi calon Parti Tempatan Osman Abdillah dari Parti Sedar dicadang oleh Abang Khalid Abang Malik dan disokong Jaini Kipli. Sementara itu, Parlimen Batang Sadong menyaksikan pertandingan 1 lawan 1 antara calon GPS dan Parti Amanah Negara Amanah. GPS mempertaruhkan calon wanita muka baharu Rodiah Sapii 44 tahun yang akan dicabar oleh Lahiji Lahia 71 tahun yang juga merupakan setiausaha kerja Parti Amanah Sarawak. Untuk rekod, Parlimen Batang Sadong sebelum ini disandang oleh Datuk Seri Nancy selama 3 penggal sebelum beliau bertukar ke Parlimen Santubong. Hadir menyaksikan proses penamaan calon bagi 3 parlimen tersebut Premier Sarawak yang juga penerusi GPS Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Kerusi Parlimen Kapit pula menyaksikan pertembungan 3 penjuru antara GPS, PH dan Parti Bangsa Dayak Sarawak PBDS. Calon GPS Datuk Seri Alexander Nantalinggi kali ini mempertahankan kerusinya untuk penggal ke-6 ditentang calon PH Husairi Pangkas Abdullah dan calon PBDS Robert Saweng. Pada PRU 14, Datuk Seri Alexander memenangi kerusi Parlimen Kapit setelah menewaskan para nyawi dari Parti Tindakan Demokratik dengan jumlah majoriti 10,479 undi. Manakala Parlimen Mukah menampilkan 1 lawan 1 antara calon GPS Datuk Hanifah Hajar Taib dan calon PH Abdul Jalil Bujang. Parlimen Mukah mempunyai 3 kawasan dun iaitu Dun Balingan, Dun Dalat dan Dun Telian yang keseluruhannya mempunyai 46,761 pengundi. Dalam pada itu, pertembungan terbanyak iaitu 5 penjuru di Kanawit menyaksikan calon GPS Dato' Aaron Agodagang ditentang calon PH Joseph Nyambong dan 3 calon bebas iaitu Dr. Eli Luhat, George Chen dan Michael Lias. Manakala antara parlimen yang melibatkan 4 penjuru adalah Sri Aman, Lubo Antu dan Julau. 3 penjuru pula melibatkan parlimen antaranya Stampin, Puncak Borneo, Seratok, Selangau, Miri dan Mas Gading. Saudara, jadikan pilihan raya umum ke-15 kali ini sebagai pentas membentuk kerajaan yang lebih stabil. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, dengan ketidaktentuan politik dalam tempoh 4 tahun lepas, beliau yakin rakyat tidak mahu lagi menyaksikan situasi tersebut berterusan. Sudah tentu juga GPS akan meletakkan dasar di mana hak-hak Sarawak dan kepentingan Sarawak akan kita teruskan dalam kerjasama bersama dengan kerajaan persekutuan. Menurut Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari, apa yang lebih membimbangkan adalah kemelesetan ekonomi yang dijangka melanda dunia bermula tahun depan yang memerlukan kerajaan yang tahu mengendalikan ekonomi negara dengan tuntas. Beliau berkata demikian kepada media selepas meninjau pusat penamaan calon bagi Petrajaya di Kuching. Salah satu kerusi tumpuan di Sarawak adalah Parlimen Kapit yang menyaksikan penyandangnya Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi diberi kepercayaan oleh gabungan Parti Sarawak GPS sebagai calon. Baik untuk itu, kita ke Dataran Kapit bersama wartawan Muhammad Al-Hadi Samsawi bagi memberi imbasan proses penamaan calon di sana. Hadi, silakan.
Terima kasih rakan penyampai di studio Kuching. Assalamualaikum, salam sejahtera. Parlimen P215 Kapit kali ini akan menyaksikan pertembungan 3 penjuru di antara gabungan Parti Sarawak GPS, Pakatan Harapan PH dan Parti Bangsa Dayak Sarawak PBDS. Pegawai Pengurus Pilihan Raya untuk Parlimen Kapit, Krista Galo Sabut, mengumumkan perkara ini sekitar pukul 10.15 pagi tadi. Dan calon pertama yang turun hadir ke pusat penamaan calon di bilik talimat utama Aras 2 Kompleks Kerajaan Negeri di daerah Kapit pagi tadi adalah penyandang kerusi ini, iaitu Datuk Seri Alexander Nantalinggi dari GPS. Beliau diiringi oleh pencadang beliau, Adun Bukit Goram Jefferson Jamil Unyat, dan penyokongnya Adun Pelagus Wilson Nyambung Ijang. Dan Datuk Alex menyerahkan borang pencalonan beliau pada pukul 9.03 pagi tadi. Calon kedua yang hadir ke pusat penamaan calon adalah dari Pakatan Harapan, Khushairi Pangkas Abdullah, yang telah menyerahkan borang pencalonan beliau pada pukul 9.11 pagi. Dan calon terakhir yang hadir adalah dari PBDS, iaitu Robert Sawing, dan beliau telah menyerahkan borang pencalonannya pada pukul 9.15 pagi. Suasana kempen di Kapit sebenarnya masih belum hangat setakat ini. Namun malam tadi kru kami sebenarnya dijemput untuk menghadiri upacara miring yang diadakan di kediaman keluarga Datuk Seri Alexander. Menarik sebenarnya untuk melihat upacara ini, dan kami difahamkan upacara ini adalah satu amalan tradisi masyarakat Iban sebelum berlakunya peristiwa-peristiwa istimewa atau penting dalam kehidupan mereka. Sepanjang upacara itu kami dapat lihat Datuk Seri Alex diselimuti dengan kain puak kumbuk sebagai tanda simbolik kepada kekebalan kepada seseorang. Mengenai Parlimen Kapit ini sendiri, Datuk Seri Alexander turun untuk mempertahankan kerusinya untuk penggal ke-6 kali ini. Jumlah terkini daftar pemilih di Parlimen ini menunjukkan sejumlah 45,026 orang pengundi berbanding hanya sekitar 30,658 pada PRU yang lepas. Dan faktor utama pertambahan ini adalah faktor undi 18 dan pendaftaran automatik untuk pengundi. Di Parlimen Kapit sebenarnya 151 pusat pengundian akan dibuka dengan seramai 1,024 orang akan bertugas untuk menguruskan operasi pilihan raya di kawasan Parlimen ini. Baik, saya rasa setakat ini dahulu perkongsian saya untuk Parlimen P215 Kapit yang sahih di RTM #MyPRU15. Kembali bersama rakan penyampai di studio Kuching. Silakan. Terima kasih Hadi atas laporan anda. Calon-calon yang bertanding pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 perlu menggunakan tempoh berkempen bagi memperjelaskan perancangan pembangunan untuk manfaat rakyat dan bukannya menyebarkan politik kebencian bagi memburukkan calon lawan. Calon gabungan Parti Sarawak GPS Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, politik kebencian yang disebarkan dan kritikan tanpa asas bagi meraih undi akan mendatangkan kesan kepada rakyat. I will continue for what is still not have been achieved, meaning to say there's still much to do, even though there has been a lot done, but there is still room for improvement to bring further development of infrastructural facilities here. That we will, I will pursue, especially now that I am appointed as the chairman of the URDA. Datuk Seri Alexander berkata demikian di Kapit. Mengenai perancangan 5 tahunnya, beliau percaya penubuhan Agensi Pembangunan Hulu Rajang URDA akan merancangkan pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut. Namun, penekanan juga perlu diberikan kepada pembangunan sosioekonomi rakyat kerana pembangunan infrastruktur tidak bermakna sekiranya penduduk tidak mempunyai pendapatan yang tinggi. Pengundi di Parlimen Mas Gading diminta agar tidak mensia-siakan undi mereka dengan memilih wakil yang tidak mampu membela nasib mereka. Sebaliknya, Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru, Datuk Henry Herijineb, mahu undi diberikan kepada wakil rakyat yang betul-betul menjaga rakyat. Datuk Henry menjelaskan kerajaan di bawah gabungan Parti Sarawak GPS telah terbukti memang bekerja untuk rakyat menerusi pelaksanaan projek pembangunan dan menjaga kebajikan rakyat seperti semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pandemik COVID-19. Tambahnya, beliau yang mewakili Dun Tasik Biru dan Adun Opa Billy Sujang akan terus berusaha keras mendampingi rakyat bagi memastikan Parlimen Mas Gading menjadi milik GPS. Ditemui selepas proses penamaan calon di Pusat Penamaan Calon Dewan Suara Bau, beliau yakin menerusi calon GPS Lidang Disen, nasib rakyat akan sentiasa menjadi keutamaan. Kita mau melihat rakyat
bersama dengan kita untuk meneruskan pembangunan. Sebab kita sudah merasakan yang selama ini kita di bawah pembangkang, rakyat sudah nampak perbezaan GPS dengan pembangkang. Parlimen Mas Gading dimenangi DAP pada PRU ke-14. Pada PRU ke-15 ini, Parlimen Mas Gading menyaksikan pertandingan 3 penjuru antara penyandang Mordi Bimol dari DAP, Lidang Disen GPS dan Ryan Sim Min Leong dari Parti Bumi Kenyalang PBK. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Azam, silakan. Terima kasih Buma dengan perkembangan dari Sarawak. Baik saudara, proses penamaan calon di Johor berjalan lancar. Parlimen Paguh dan Sembrong antara yang menjadi tumpuan. Parlimen Sembrong di daerah Keluang menyaksikan pertembungan 3 penjuru antara wakil BN, PH dan PN. Datuk Seri Syamudin Tun Husin sekali lagi akan bertanding untuk mempertahankan kerusi di sandang sejak 4 penggal lalu. Beliau akan ditentang calon PH Hasni Abbas serta Aziz Ismail yang mewakili Perikatan Nasional. Parlimen Paguh menyaksikan bekas Timbalan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Razali Ibrahim yang mewakili BN antara 3 calon yang diumum bertanding. Beliau akan berdepan calon Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga penyandang parlimen tersebut. Seorang lagi calon ialah wakil PKR Iskandar Shah Abdul Rahman. Kerusi Parlimen Muar menyaksikan persaingan 3 penjuru. 3 calon tersebut ialah Helmi Abdul Latif yang mewakili BN, Abdullah Husin daripada Perikatan Nasional dan Syed Sadiq Syed Abdul Rahman selaku penyandang wakili Parti Ikatan Demokratik Malaysia. Sementara itu, Parlimen Air Hitam menyaksikan pertembungan 3 penjuru. BN mempertaruhkan penyandangnya Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, manakala Muhammad Syafiq A. Aziz mewakili Perikatan Nasional, manakala Sheikh Umar Bagharib Ali mewakili PH. Menurut Datuk Seri Dr. Wee, BN memiliki rekod baik di Air Hitam dan beliau yakin dapat mengekalkan kerusi itu buat kali kelima. Jadi saya yakin dengan adanya track record, saya berada di sini, bertanding di sini bukan sebagai bidang terjun. Sudah menjadi orang lama di sini, tahu mana lorong, di mana tempat, mana kawasan-kawasan yang dikatakan telah kita lakukan sesuatu pembangunan. Pada PRU ke-14, beliau menang dengan majoriti tipis 303 undi mengatasi calon PKR Liu Chintong dan calon PAS Mardi Marwan. Pengundi Air Hitam melibatkan 61,041 pengundi dengan 48 daripadanya akan mengundi awal, manakala 5 lagi merupakan pengundi luar negara. Di Negeri Sembilan, calon Barisan Nasional Parlimen Rembau Datuk Seri Muhammad Hassan berharap agar proses berkempen bagi pilihan raya umum ke-15 berjalan lancar. Beliau yang juga Timbalan Presiden UMNO berkata, tujuan PRU 15 diadakan adalah bagi memilih kerajaan yang stabil dan dipilih sendiri oleh rakyat. Kita tidak mahu mengusik sesiapa, yang pentingnya ialah tujuan kita mengadakan pilihan raya ini adalah untuk memilih parti yang diberikan mandat nanti oleh rakyat untuk menubuhkan kerajaan. Pastinya kerajaan yang bakal ditubuhkan ini mestilah satu kerajaan yang mantap dan stabil. Ya. Beliau akan berdepan saingan sengit 4 pencabar daripada calon PN Muhammad Nazri Muhammad Yunus, wakil PH Julfitri Johar, S. Tinagaran daripada PSM dan Ramli Awaluddin mewakili Pejuang. Masih di Negeri Sembilan, kerusi Parlimen Port Dickson yang turut menjadi tumpuan pada pilihan raya umum ke-15 menyaksikan pertandingan 5 penjuru.
Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun daripada PH akan bersaing dengan calon BN yang diwakili bekas Timbalan Menteri Pendidikan, Datuk P. Kalamanandan serta calon pejuang Dr. Ahmad Idraham Ahmad Nazri. Dua lagi calon ialah Rafi'i Mustafa yang mewakili PN dan calon bebas Abdul Rani Kulub Abdullah. Di Parlimen Seremban juga menyaksikan pertembungan 5 penjuru melibatkan Setiausaha Agung DAP Anthony Lok Siu Fuk yang mewakili PH manakala calon BN diwakili Wong Ying Ting. 3 lagi calon Muhammad Fadli Cik Mi daripada PN, Muhammad Jani Pejuang dan calon bebas Muhammad Izzat Leslie. Parlimen Tangga Batu di Melaka satu-satunya kawasan yang menyaksikan pertembungan 5 penjuru. Calon yang akan bertanding di Parlimen Tangga Batu ialah Datuk Lim Ban Hong yang mewakili BN, Bakri Jamaluddin daripada PN, Profesor Madya Rusnah Aluai PH, Ghazali Abu daripada Pejuang dan calon bebas Muhammad Syahril Mahmud. Sementara 5 parlimen lain menyaksikan pertembungan 4 penjuru. Parlimen Alor Gajah menyaksikan calon PN yang juga penyandang Datuk Seri Muhammad Rizwan Mat Yusof dicabar bekas Ketua Menteri Melaka Adli Zahari mewakili PH. Bagi kerusi Masjid Tanah, PN mempertaruhkan penyandang kerusi parlimen berkenaan Datuk Mas Ermiati Samsudin manakala BN menerusi Ketua Pemuda UMNO bahagian Masjid Tanah Abdul Hakim Abdul Wahid. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Saya Azam Hussein dengan itu. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.